Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hayani binti Ishak. Nombor metrik saya C20B1250. Tajuk yang kumpulan kami pilih ialah tajuk filem Magica. Magica merupakan sebuah filem fizikal Malaysia pada tahun 2010 di bawah arahan sulung Edwin Abdul Halim. Filem ini juga mengisahkan tentang dua adik-beradik yang menemui sebuah alam fantasi yang berasaskan pelbagai kisah dongeng, mitos dan legenda Melayu ternama. Selain itu juga, filem Magica ini adalah sebuah filem yang berbentuk kekeluargaan yang menyelitkan patang larang orang Melayu, terutamanya peringatan untuk anak-anak seperti jangan keluar rumah waktu senja dan jangan buang air kecil merata tempat sesuka hati. Filem ini juga dekat di hati penonton kerana ia kaya dengan nilai kasih sayang, cinta dan pengorbanan. Sinopsis filem Magica ini mengisahkan bagaimana dua adik-beradik yang tersesat di alam bunian selepas mereka keluar rumah pada waktu maghrib. Ayu atau dikenali sebagai Diana Darnley yang berhadapan dengan ujian sukar untuk menyelamatkan adiknya iaitu Malik yang dikenali sebagai Femidong yang diculik oleh nenek kebayan yang dilakukan oleh Zaina Zain. Bagaimanapun, Ayu ini bernasib baik kerana dia bertemu dengan Bite atau dikenali sebagai Maui yang membantu menyelamatkan mereka keluar dari dunia asing tersebut. Apa yang menariknya dalam filem Magica ini, ia mempunyai watak-watak legenda, mitos dan mistik. Filem ini juga menggabungkan beberapa watak utama dan antagonis dalam cerita-cerita rakyat, mitos, legenda dan mistik. Contohnya seperti Badang, Masuri, Hikayat Hantuah 5 Bersaudara, Lembang Awang Pulang ke Dayang, Bawang Putih, Bawang Merah, Puteri Gunung Lendang, Pak Pandir dan Mak Andir, Orang Minyak, Naga Tasik Chinese, Nenek Kebayan, Awang Kenik, Batu Belah, Batu Bertangkuk dan Nujung Pak Belalang. Watak-watak ini tidak diharap mengikut policy asal mereka. Namun penampilan watak-watak mereka di dalam cerita ini merupakan watak yang kelakar. Contohnya watak Hantuah yang digambarkan seorang jejaka yang agak miang dan kelakar. Pendek kata, semua watak dalam filem Magica ini mempunyai ciri-ciri komedi yang tersendiri. Maka begitulah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Adilah binti Zawawi, nombor metrik C20A1318. Hari ini, saya akan membentangkan tentang sedikit sebanyak jalan cerita dalam filem Magica. Filem ini dimulakan dengan jalan penceritaan Mak Malik dan Ayu yang telah meninggal dunia di dalam hospital kerana sakit yang tak dapat ditanggung. Lalu Malik mula bersikap memberontak selepas dia dan kakaknya berpindah ke kampung untuk tinggal dengan neneknya. Pada suatu hari, ketika waktu maghrib, Malik dan kakaknya bertekak mulut dan menyebabkan Malik lari ke dalam hutan. Lalu Malik terdengar suara bergurau senda dan gelak ketawa dan mengikuti suara tersebut dan terjatuh ke dalam perigi lama yang di dalam hutan tu. Tanpa diketahuinya, perigi itu ialah salah satu portal untuk masuk ke dalam dunia Magica. Lepas terjatuh ke dalam perigi lama tersebut, Malik didapati keberadaan dirinya ada di sungai dan dia ternampak beberapa orang bunian yang sedang bergembira dan menyanyikan lagu di sungai tersebut. Lalu dia ditangkap oleh nenek kebayan dan pembantunya Sang Kerdil. Dan tujuan nenek kebayan menangkap si Malik, dia ingin menjadikan air mata Malik untuk membuat sebagai bahan untuk membuat potion atau ubat awet muda yang ingin dijualnya. Lalu berbalik kepada dunia nyata. Kakaknya si Ayu terpaksa mencari Malik ke dalam hutan dan ikut masuk ke dalam perigi lama dalam hutan tersebut. Tiba di sungai di dunia Magica, Ayu bergegas ingin mencari adiknya dan bertanya kepada Pak Pandir tentang keberadaan adiknya. Pak Pandir lalu berkata yang adiknya telah diculik oleh nenek kebayan dan dibawa ke rumahnya di Bukit Merah. Pada pertengahan jalan cerita filem ini, Ayu telah bertemu dengan beberapa ekor serigala dan terjumpa dengan Badang yang sanggup menolong untuk mencari adiknya yang hilang.
walaupun telah ditolak beberapa kali. Badam berkata, Nenek Kebayan sangat berbahaya dan mereka perlu berhati-hati dalam misi mencari Malik di rumah Nenek Kebayan. Setelah pertarungan hebat dengan Nenek Kebayan, misi untuk mencari portal untuk ke dunia nyata pula menjadi keutamaan mereka. Portal tersebut terletak di tasik Cini dan mempunyai penunggu iaitu seekor naga gergasi yang menyerupai sebagai orang tua. Setelah pelbagai halangan dan cabaran, Ayu dan Malik akhirnya berjaya melalui portal tersebut. Walaupun Ayu berasa agak sedih sebab dia kena meninggalkan Badam di dunia Majika. Okey, sekarang saya akan selitkan sedikit adegan sekumpulan bunyian yang menyanyi di awal filem ini. Teori yang ada di dalam filem Majika tersebut pula ada dua, iaitu teori adaptasi dan teori lagu tradisional. Teori adaptasi pula terbahagi pada tiga, iaitu loose adaptation, close adaptation and intermediate adaptation. Alright, close adaptation adalah di mana sebuah filem tersebut mengambil unsur-unsur daripada sebuah karya itu tanpa mengubah apa-apa pun. Maksudnya ianya mengikutlah 100% yang cerita tersebut. Manakala loose adaptation, mereka mengubah, maksudnya mereka menambah unsur-unsur baru ke dalam filem tersebut dan mengubah jalan cerita sebenarnya lah. Dan intermediate adaptation iaitu separuh daripada close, separuh daripada loose adaptation. Alright, jadi di dalam filem Majika mereka menggunakan teori loose adaptation lah, saya boleh kata, di mana di dalam tersebut mereka menambah unsur-unsur baru, iaitu dia menambahkan cerita dongeng menjadi satu. Di situ kita melihatlah bagaimana teori adaptasi ini memang sesuai lah digunakan di dalam filem Majika. Teori kedua adalah teori lagu tradisional, seperti mana saya sebutkan tadi. Di dalam teori tersebut terdapatlah unsur-unsur lagu rakyat yang di mana menjadi hak milik orang ramai lah, kita boleh kata. Dan dalam tersebut mempunyai unsur-unsur seperti dia mendidik, memberi nasihat, alat sendiran dan memberi hiburan. Sebagai contoh saya boleh berikan di dalam cerita tersebut terdapat ada satu scene di mana ada orang tua memberi nasihat kepada watak utama dan adiknya, seperti ianya berbunyi seperti ini. Nak ke mana kamu berdua, jangan sampai bangunkan naga. Kita boleh lihat kan macam mana orang tua itu cuba memberi nasihat pada watak utama agar tidak pergi ke sana, namun mereka tetap pergi ke sana dan ianya telah membawa bahaya kepada mereka. Seterusnya kita pula ada hiburan, di mana ada scene pada awal tu di mana ada Maya Karim, dia menyanyikan lagu-lagu, dia kata bunyian, menyanyikan lagu kan, menghiburkan di tepi pantai. Di situlah kita dapat lihat bahawa di dalam filem Majika tersebut terdapat banyak unsur-unsur rakyat, iaitu unsur-unsur yang memberi nasihat sebagainya. Di situlah yang membuktikanlah kenapa teori lagu tradisional ini sesuai lah digunakan di dalam filem Majika tersebut. Kesimpulannya, filem Majika merupakan sebuah filem yang syarat dengan pengajaran dan ia merupakan sebuah filem yang memaparkan pantang larang orang Melayu pada zaman dahulu supaya tidak keluar pada waktu maghrib. Filem Majika juga membawakan beberapa kisah mitos dan legenda Melayu pada zaman dahulu. Inilah antara contoh filem yang mengekspresasi cerita rakyat warisan bangsa kita dengan memperkenalkan watak-watak seperti Pak Pandey, Badang, Masudi, Puteri Gunung Ledang, Puteri Satubong dan Hang Tuah. Filem Majika juga adalah sebuah genre yang sesuai untuk tontonan semua peringkat umur, kerana ia merupakan filem
ia merupakan sebuah filem kekeluargaan yang syarat dengan pengajaran, terutamanya untuk anak-anak kecil yang berada di rumah. Lagu-lagu yang dimainkan juga amat menarik dan agak sedap didengar. Ini telah membuktikan bahawa filem Majikan ini adalah antara filem yang sangat unik kerana dapat menggabungkan elemen lakonan dan lagu yang membuatkan cerita ini lebih dekat di hati penonton. Pada Majikan juga terdapat didikan tradisional dalam bentuk moden yang saya kira mudah diterima oleh masyarakat pada hari ini. Majikan ni telah mengangkat kisah-kisah legenda agar ia tidak dilupakan oleh masyarakat. Cerita-cerita legenda adalah sebuah cerita yang dapat menyuntik jati diri Melayu kerana di dalamnya terkandung pengajaran yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan harian yang sebenar. Jadi, filem Majikan ni adalah sebuah filem yang agak menarik untuk ditonton kerana filem Majikan ni mempunyai banyak pengajaran dan tauladan yang kita boleh ambil dan kita boleh praktikkan pengajaran tersebut dalam kehidupan kita yang sebenar. Jadi, filem Majikan ni memang antara filem yang agak popular kerana filem ni sangat dekat dengan hati penonton sebab dia sangat unik dan cerita dia sangat menarik.